Assalamualaikum Hamdan Dennis. Salam. Hai kan. Maaf lama tunggu. Tak apa. Daripada mana? Dari Kota Baru hantar mak dekat Tesco nak beli barang. Lepas tu nak datang sini tadi jalan sesat sikit. Oh, dah lama kita tak jumpa kan? Yes, kalau kira-kira dah 4 tahun je kita tak jumpa. 4 tahun. Juga. Sekarang bos ni kat mana? Saya Alhamdulillah dapat dekat kawasan rumah. Sekarang tengah mengajar dekat SK Pasir Pekan. Dekat lah dengan saya juga. Saya dekat SK Tempat. Dekat sangat tu. Oh. Hamdan macam mana? Kat mana? Saya dekat sekolah lama saya, SK Setama. Kat rumah ni lah. Kira dekat dah dengan rumah saya. Kita ni dikira bersyukur lah kan tak dipostingkan kat Sabah Sarawak. Dapatlah berkhidmat dekat kawasan rumah. Jumpa pun sebab ada hal je. Hamdan ni tak ada niat nak sambung PhD ke? Sebab saya teringatlah juga anak Bukan Kejaya nak jadi pensyarah IBD. Oh, sebab saya pun ada terfikir tentang tu. Sebab saya kalau boleh nak ambil tentang psikologi. Sebab sekarang saya tengok remaja-remaja sekarang banyak terlibat dengan dadah. Jadi kalau boleh saya nak sumbangkan dirilah untuk elakkan benda tu. Sebut pasal dadah, baru ni dah viral dalam TikTok Facebook. Pasal remaja, student-student dekat IPT sendiri pun terlibat dengan dadah. Ada nampak tak? Artis pun ada. So, siapa? Izzat. Izzat yang penyanyi tu. Oh. Tapi kan saya tertanya, macam mana dia orang ni boleh terlibat dengan dadah? Banyak faktor sebenarnya, tapi saya bukan nak salahkan pihak ibu bapa. Tapi sebenarnya banyak faktor yang membolehkan mereka ni terlibat dengan dadah. Tak kira dah dari umur belasan tahun hingga ke puluh-puluhan tahun. Sebab dekat sekolah saya mengajar sendiri pun, budak umur 12 tahun dah pandai isap rokok elektronik, pandai ponteng. Saya risau jugalah fikir pasal benda ni. Ini akan memberi masalah besar kepada negara ni. Pendapat Dennis, kenapa dia orang boleh terlibat dengan dadah? Kalau pendapat saya, antara faktor yang terbesar juga mereka salah memilih kawan. Daripada kawan ni kita akan terdorong dan terpengaruh lah dalam sesuatu benda tu. Tak sama ada baik atau buruk. Kebanyakannya kawan ni ke arah keburukan lah. Yang cepat sangat dia terpengaruh. Contohnya seperti dadah ni. Oh, faham. Sebab saya pun ada buat kajian hari tu tentang sekarang saya nak sambung ke master kan dan PhD. Jadi saya buat kajian yang menyatakan bahawa latar belakang keluarga sendiri memain peranan untuk dadah tu. Sebab apa? Sebab latar belakang keluarga ni apabila dia ada keluarga yang porak-peranda, Ada rekod dalam dadah. ada rekod dengan dadah, jadi kepada keturunan dia tu juga akan terlibat dengan dadah. Tambahan pula penyakit macam HIV, AIDS ni ada kaitan lah dengan benda tu. Kesianlah dekat generasi akan datang ni. Sebut pasal masalah salah pilih kawan kan. Sebenarnya kat sekolah ni kita dah ada pihak unit bimbingan kaunseling dan ada murid-murid yang telah dipilihkan. Tapi bagi murid-murid yang bukan sebagai orang kata tidak memegang jawatan pembimbing rangka sebaya ni, sepatutnya mereka kena sedar kerana sikap menegur kawan apa semua ni tidak perlu menjadi pembimbing rangka sebaya, tetapi perlu hadir dalam diri kita secara semula jadi. Kerana sifat bertanggungjawab nak membenteras semua benda tak elok ni tanggungjawab kita bersama. Jadi saya rasa kita perlu tekankan lagi lah benda ni. Selain tu saya rasa masalah utama, faktor utama yang menjadi punca kepada golongan remaja ni terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah adalah kerana tekanan yang mereka peroleh. Tak kira lah dari keluarga mereka sendiri ataupun kawan-kawan mereka sendiri. Kerana tekanan ni sebenarnya memberikan sebab yang besar untuk mereka mencuba dadah. Itulah pendapat saya. Kalau saya juga tertarik dengan satu maklumat ni yang mengatakan bahawa ibu bapa sekarang kurang berikan tumpuan dan perhatian kepada anak-anak mereka. Sebabnya mereka sekarang lebih mengejarkan kepentingan soal duit mereka untuk kelangsungan hidup mereka. Tetapi
dari segi kebajikan anak mereka terbiar begitu saja. Jadi anak-anak ni jadi liar lah sikit. Jadi liar, jadi tidak diberi kasih sayang sepenuhnya lah. Bila cakap tentang keluarga, memberi perhatian ya, saya ada teringat satu seorang influencer daripada Pulau Pinang, iaitu nama dia Izzat Daniel. Dia ada buat yang tu dia seorang bekas tahanan Henry Geni. Dia masuk ke Henry Geni di Melaka, salah satu sebab tak dadah. Dan dia ceritalah dekat YouTube channel dia yang menyatakan bahawa dia curi duit untuk beli dadah. Dia pergi rompak rumah orang Kerana ketagihan dadah. Jadi dia sanggup buat benda tu untuk dadah. Jadi dadah ni boleh merosakkan diri, bukan sahaja kepada kita tapi untuk masyarakat sekeliling. Kerana keluarga sahaja, keburukan keluarga dan keturunan dia menjadikan dia seperti itu. Jadi saya berfikir macam mana kita nak elak daripada keluarga yang rosak ni. Tak pelik lah kalau mereka mencuri duit sekalipun, kerana sebelum ni sudah dapat berita yang menggemparkan kerana mereka sanggup membunuh ibu bapa kandung mereka sendiri demi dadah. Kan ada yang dekat kawasan atau panjang tu, anak dia sanggup kelar leher mak dia untuk beli pil kuda baru-baru ni. Sanggup betul mereka sehingga menggadaikannya sudah hilang kewarasan. Teruk betul kesan dadah ni kan. Kalau fikirkan balik, dadah ni memang perosak bangsa. Betul lah slogan mengatakan bahawa dadah perosak bangsa. Sebab itulah pada pandangan saya, walau apa jua masalah sekalipun, janganlah sesekali dekati dadah. Kerana bukan mustahil untuk berhenti dari mencuba dadah, tapi bila kita dah terlibat tu, nak keluar balik daripada jalan tu memang agak rumit, sukar. Betul, kadang-kadang penjual sendiri, pengagih sendiri yang ada taktikal dia sendiri, yang dia hanya tak fokus kan, yang dia hanya target kan memfokuskan lah. Yang dia memfokuskan kepada budak-budak. Apabila dia bagi macam awak stres ke, macam ada masalah putus cinta ke, awak cuba benda ni. Sekali dia cuba, dia akan nak lagi. Dia akan menjadi ketagihan. Daripada situlah dia akan mencari duit untuk dapatkan ni. Lepas tu dia akan ajak kawan-kawan dia. Jadi sebab itulah dia boleh jadi tersebar je dadah. Bukan kau pernah putus cinta dulu? Ya, tapi saya taklah terlibat dengan dadah. Alhamdulillah, masih waras. Masih waras. Saya tak sanggup nak gadaikan nyawa saya hanya untuk cinta yang semata-mata. Bagus lah macam tu. Apa kata awak ni? Selain daripada tu, saya juga fikir dengan dan remaja sekarang ni, dia ada sifat ingin mencubalah dalam dirinya. Nak cuba rokok, nak cuba vape, nak cuba macam-macam lah. Jadi benda-benda ni kita kena kawal lah diri kita tu. Jangan sampai melebihi had, melebihi akal waras kita sanggup untuk mencuba yang akan memberi kemudaratan lah kepada diri sendiri. Bila awak cakap tentang rokok ni, saya ada teringat satu benda. Ada sekarang hanya sekecil-kecil benda boleh melibatkan kita dengan dadah. Sekarang kan tengah viral tentang rokok elektronik macam vape. Jadi dia ada satu perisa ni yang dipanggil mushroom. Ada dengar tak kisah tu? Ada. Mushroom. Jadi mushroom ni orang kata ada terlibat dengan dadah. Ya, memang ada. Sebab ada kawan saya, guru disiplin dekat satu sekolah menengah ni, memang kes penggunaan mushroom ni sudah ditangkap dan diambil kira oleh pihak polis lah. Memang terbukti di dalam mushroom itu sendiri terdapat peratusan dadah yang mampu membuatkan
pengguna itu sendiri menjadi khayal, seolah-olah mereka berada di dunia sendiri. Tapi kan saya ada buat satu kajian yang menyatakan bahawa dadah ni ada pelbagai. Kadang-kadang dalam coklat yang kita jual sehari-harian itu pun kita tak tahu ada dadah. Macam mana kita nak tahu tentang dadah ni sebenarnya? Untuk ini saya rasa pihak kerajaan harus memainkan peranan lah. Harus Mengatakan elok tak? Untuk ini saya rasa pihak kerajaan, khususnya pihak sekolah, mengadakan kempen untuk memerangi dadah. Sebagai contoh dengan menasihati mereka Reda gitu dia. Sekarang ni kita masuk pasal cara buat. Apa tu? buat tahu apa tadi. Saya rasa pihak kerajaan lah harus memainkan peranan penting dalam misi kita untuk membantu rasa dadah, khususnya pihak sekolah itu sendiri. Kerana pihak sekolah boleh mengadakan kempen dan mewajibkan semua pelajar mereka untuk terlibat dengan kempen tersebut. Selain itu juga, pihak sekolah juga boleh mengadakan hubungan dengan pihak anti dadah kebangsaan untuk datang ke setiap sekolah dan memilih pelajar yang bermasalah untuk melakukan ujian air kencing. Dari situ saya rasa kita dapat melihat sama ada murid yang terlibat dengan dadah ataupun tidak. Kan sekarang kita dengan teknologi, kita hidup dengan teknologi. Apa kata Semua di hujung jari kan? semua di hujung jari. Apa kata kalau dengan cara kita nak avoid dadah, dengan cara kita nak cegah dadah ni, kita buat dalam media masa, papa iklan tentang keburukan dadah ni. Dari situ orang akan sedar lah, dan sedikit demi sedikit akan menjauhi jenayah dadah ni. Betul, saya pun berpendapat macam tu sebab kita perlu membuka mata anak-anak sekarang tentang bahayanya dadah. Kan kita cakap tentang Izzat Daniel tadi. Belum habis kita cakap tentang beliau. Beliau selepas keluar daripada Hennigan ni, saya ada dengar dia memberi motivasi inspirasi. Saya ada dengar dia dah jadi influencer di media sosial. Mampu, saya rasa kira-kira dia ni jadi seorang pengaruh besar terhadap individu muda sekarang. Betul, saya rasa dengan dia menceritakan pengalaman dia, orang lain akan terikut dan akan membuka mata tentang bahayanya dadah dan cara untuk elak daripada dadah ni. Sebab kadang-kadang kita juga tak tahu daripada mana hasil dadah ni, daripada mana kawan-kawan kita, baik buruk kawan kita, baik buruk family kita. Jadi dengan adanya kem motivasi ni, saya rasa pihak sekolah perlu bertanggungjawab untuk sering mengadakan kem motivasi ini. Mungkin pihak kaunseling daripada sekolah sebut pasal faktor, mestilah ada cara untuk mencegahnya kan. maksud tu Koyak ni saya kena nak tambah lagi. Terus sampai dia tak kira cara cegah. Cegah Dia banyak. cegah tadi. Sebenarnya banyak lagi cara untuk mencegah penyalahgunaan dadah ni. Sebagai contoh, saya sendiri sebagai budak seorang yang aktif dalam sukan, dengan kita beraktif dengan sukan ni, sebenarnya kita akan menghilangkan rasa kita untuk mencuba benda-benda lain. Kita akan memfokuskan tentang sukan yang kita permainkan. Sebagai contohlah, seorang penagih dadah yang ingin berhenti dari gejala tersebut, mereka boleh cuba untuk bersukan, untuk menarik perhatian mereka daripada perasaan ingin mencuba. Macam mencari hobi yang baru. Ya, betul. Kerana dengan mencari hobi yang baru ni, sebenarnya kita dapat menyiapkan lagi tubuh badan kita. Secara tidak langsung memang akan perlahan-lahan meninggalkan gejala dadah tersebut. Betul, dengan sukan juga imunisasi badan kita akan meningkat dan dadah tu sendiri akan hilang daripada kita jika kita telah penagih dadah. Dari perspektif lain, saya fikir pihak kerajaan turut perlulah, sangat perlu
dalam membanteras jenayah yang tidak bermoral ini. Pihak kerajaan boleh menaikkan lagi denda ataupun menaikkan hukuman seperti penjara dari 10 tahun ke 20 tahun untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan manusia, dalam kalangan orang ramai supaya tidak terlibat dalam gejala ini. Pihak agensi yang tidak ada kebangsaan juga perlu dalam mengurangkan dalam menurunkan graf keterlibatan jenayah dadah di Malaysia. Pihak AADK ataupun dikenali pihak agensi yang tidak ada kebangsaan atau dikenali sebagai AADK boleh menjalankan serbuan terhadap di setiap port kampung lubuk-lubuk. Pihak agensi yang tidak ada kebangsaan atau dikenali sebagai AADK boleh menjalankan serbuan di kawasan-kawasan yang nak kata spot yang terlibat kawasan dalam pokok getah macam tu. Kawasan yang Aktif lah. aktif. Jangan Berikutan dengan laporan daripada penduduk kampung ataupun orang ramai lah yang beri laporan. Maksudnya pihak kampung juga perlu mainkan peranan lah. Pihak kampung juga perlu memberikan peranan. Mereka perlu melaporkan sekiranya ada kegiatan jenayah di kampung mereka. Jika tidak diberikan laporan, macam mana pihak atasan nak tahu perkara-perkara jenayah macam ni? Betul. Saya tertarik dengan point. Saya tertarik dengan isi yang disampaikan oleh Jalin tadi yang mengatakan bahawa dengan menguaskan undang-undang. Betul juga bila kita tengok sekarang manusia-manusia yang berubah daripada penagih dadah ni, dia kerana mengalami hukuman macam di Harry Gurney tadi. Jadi daripada situ dia boleh berubah. Jadi ini adalah satu cara yang sangat efisien untuk kita elak daripada penagih dadah ni. Dapat sebatan pun dah cukup. Betul. Sebut pasal AADK, saya rasa AADK boleh menjalinkan hubungan kerjasama dengan pihak polis. Sebagai contohlah yang kita dapat lihat dalam cerita, sebagai contohlah seperti yang kita dapat lihat dalam kaca televisyen, iaitu 999. Semua tahu kan? Pihak polis biasanya pada malam hujung minggu, pihak polis akan mengadakan sekatan jalan raya dalam pukul 2-3 pagi macam tu kan, untuk menyekat budak-budak muda dari merempit kan. Pada masa tu, kalau pihak AADK ada bekerjasama dengan pihak polis, maknanya semua budak-budak yang ditangkap tu boleh dikenakan ujian air kencing. Sebab kalau kita tengok statistik, memang banyaklah yang positif dadah. Aktiviti pengedaran ni berlaku tengah malam lah kan? Akan pagi lah. Biasanya macam tu lah. Sebab- Waktu kita tidur ni, dia aktif lah ada orang ni. Betul, saya pun dengar macam tu juga sebab dia ambil masa tiada orang. Masa kita tidur, dia ada. Masa dia tidur, kita bangun. Dia jadi macam pengawal kampung. Polis tu lah cakap, polis ni perlu mainkan peranan dalam rekod yang itulah kita cakap tadi, yang polis ni perlu memainkan peranan dalam atasi benda ni. Sebab siapa lagi kalau bukan polis kan? Lagi-lagi waktu malam, mestilah malam tu berbahaya. Jadi pihak yang ada kuasa lah perlu mainkan peranan. Betul ke? Selain itu, saya rasa pihak penduduk kampung sendiri boleh mengadakan mesyuarat untuk mengadakan operasi lah. Sebagai contoh, setiap
ketua keluarga ataupun ahli lelaki dalam keluarga bertukar-tukar bergilir-gilir untuk menjaga kampung. Sebagai contoh, pada malam ini 5 orang atau 10 orang ditugaskan untuk menjaga dari tengah malam sehingga waktu subuh. Untuk keesokan harinya ditukarkan kepada orang lain. Dari segi penguasaan ini, saya rasa memang dapat sangatlah untuk nak cegah budak-budak daripada menagih dadah. Betul, saya rasa kalau buat macam tu pun orang pun tak berani untuk tunjukkan diri untuk menagih dadah. Boleh hand up, Ustaz? Sekejap, aku kena tahan muka aku sikit kali kan. Fikir point dulu. Mungkin dah. Nilai tak habis Tak ada point lagi. Boleh Bukan lah, apa buat dia apa gila. bermeditasi lah, macam ayat mikir ke family. Gitu nama sikit apa? Macam mana? Bermeditasi. Bermeditasi. Dia macam gini kita bersenyap, ambil masa pagi selepas subuh kau renungkan apa. So ayat apa yang Oh, ada. berkaitan dengan diri sendiri yang ni ada. Berkaitan dengan hal keagamaan dalam diri sendiri. Itu juga mendorong kita untuk mencegah daripada perbuatan tidak bermoral ini, kerana benda tu kan haram. Lagipun memang tak patutlah, dalam agama pun melarang untuk mengambil barang yang memudaratkan diri sendiri. Jadi apa salahnya kalau kita tingkatkan keimanan kita kepada Tuhan. Kita berzikir, kita banyakkan berdoa untuk kita berdoa supaya dapat supaya dapat dihindarkan daripada sebarang kemudaratan lah yang akan menimpa pada diri sendiri. Dan seperti itu, sebelum kita berdoa, kita kena usaha juga. Usaha untuk tidak berkawan dengan mereka yang terlibat. Kita mendekatkan diri dengan orang yang baik. Dari situ kita juga akan terhindarlah daripada penyakit, daripada penyalahgunaan ni. Selain itu, saya rasa solat fardu asas 5 waktu tu harus dipegang. Kerana dengan ini secara tidak langsung akan membantu kita mendekatkan diri dengan Allah. Kerana jika kita berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan hadis, sememangnya kita tidak akan terpesong dan akan berada di jalan yang benar, insya-Allah. Betul, saya setuju. Dalam kita ada dalam duniawi, kita kena fikir tentang ukhrawi. Kerana agama pendorong diri kita sebenarnya. Kita patut memfikirkan tentang balasan yang akan kita terima kelak di akhirat. Jadi dapat saya simpulkan bahawa dadah ni ramai pihak yang perlu memainkan peranan, kan? Jadi walaupun diri kita sendiri daripada perspektif agama, kerana sebagai umat Islam, kita sendiri tahu tentang bahayanya dadah, tentang penyalahgunaan dadah ni. Wajib membenteras dadah. Jadi tidak muskilah bahawa dadah ini sangat berbahaya kepada anak bangsa. Saya juga dapat simpulkan bahawa sejauh mana pun kehidupan menghentam diri kita, janganlah sesekali kita mencuba dadah. Sebaliknya, kita berbalik kepada Allah, meminta ampun, sujud kepadanya, agar hati kita sentiasa dekat dengannya. Kita kan nanti nak jadi ibu ayah kepada anak kita. Kita perlu tunjukkan contoh yang baik kepada mereka. Lepas tu pantau mereka, bagi perhatian kepada mereka, supaya mereka mendapat kasih sayang sepenuhnya dan mereka tidak terlibatlah daripada gejala ini dan menjadi anak yang baik. Betul-betul saya setuju, kerana bagaimana acuan kita? Betul Denny, saya sangat setuju. Kerana bagaimana acuan, begitulah bunyinya, bukan? Betul. Tentu bulu biarlah dari rebungnya. Betul kan? Kita harus menjaga anak kita. Bapa murid anak rintik. Bagaimana letak minyak yang penuh. Saya kan. Dapat ada minyak lagi. Bagaimana letak minyak yang penuh. Nak akan lagi.
buat yang kerja ambil agent tu. Okey, ada lagi. Cuma mana ayam ni? Berapa buat yang tadi? Bapak okey ayam ni. Menentu bulu biarlah dari rebungnya. Merawat Mencegah lebih baik daripada cuma sama ayam ni pada sama. dengan sama lah. Betul Dennis, saya sangat setuju. Kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Menentu bulu biarlah dari rebungnya. Betul dapat Mencegah. lebih baik daripada mudah-mudahan. Betul Dennis, saya sangat setuju. Kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Betul Dennis, saya sangat bersetuju. Kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Menentu bulu biarlah dari rebungnya. Betul, mencegah lebih baik daripada merawat. Dan tak apa dah, saya pun dah lewat ni. Dah lewat sebab ni. saya ada urusan lepas ni. Jadi saya minta diri dulu ya. Okey. Okey, terima Jadi kasih. kita mana tadi? Tadi moyak mencegah merawat. Kejap. Nampak? Dah lewat ni. Saya kena ambil mak saya kat pasar tadi, saya tinggal dia kat pasar. Jadi saya minta diri dulu, ada masa lapang kita jumpa lagi. Saya pun nak beransur pulang ni. Sama lah. Jadi jomlah kita sama-sama. Kalau ada hari nanti kita jumpa lagi. Beransur dulu semua. Saya beralah dulu ya. Terima kasih.